Kenapa agaknya lobai-lobai PAS ya marah dengan parti UMNO terutamanya Zaid Hamidi ya sehingga dikatakan salah seorang pemimpin PAS ini mencabar parti UMNO ya berlawan di dalam satu ataupun bersemuka ya di dalam pilihan raya ya secara demokrasi katanya. Soalnya di sini adalah beranikah PAS ini bertanding dalam pilihan raya tanpa menunggang isu bangsa dan agama, tetapi memberikan tawaran bagaimana untuk memajukan negara, meningkatkan ekonomi negara tanpa sekali lagi menunggang isu bangsa dan agama. Maukah juga PAS untuk menyenaraikan ya kejayaan-kejayaan negeri-negeri di bawah pimpinan PAS seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Walaupun Perlis itu sudah dirampas oleh Bersatu dari PAS. Ya, senaraikan apa yang kamu lakukan. Ya, mungkin apabila ada keyakinan, ada kejayaan negeri-negeri itu, mungkin rakyat akan lebih percaya ya untuk memberikan undi kepada PAS. Jadi, ayo kita lihat kenyataan daripada Zaid Hamidi ini yang mengundang ya kepanasan, kemarahan ya lebay-lebay PAS. Zaid mengatakan PAS seharusnya terbubar sendiri. Ya, itu antara kenyataan daripada Ahmad Zaid Hamidi yang membuatkan PAS ini kepanasan. Kenapa? Mari kita lihat. Presiden UMNO ya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata dia berharap PAS akan terbubar sendiri kerana UMNO lebih awal meletakkan Islam di hadapan menerusi pindaan perlembagaan parti pada tahun 2019 katanya. Pandangan itu dinyatakan beliau ketika mengimbau amanat bekas Masjidul Ampas Allahyarham Datuk Nik Aziz Mat yang pernah mencadangkan UMNO dan PAS dibubarkan dengan menubuhkan sebuah parti baru yang berlandaskan Islam. Ahmad Zaid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata UMNO banyak berjasa dalam mempertabatkan Islam melalui perkara 3 perlembagaan persekutuan. Anda ada rakan daripada PKR dan amanah hadir ya di sini apabila Allahyarham Nik Aziz menyebut UMNO jika satu ketika nanti meletakkan asas Islam dalam perlembagaan UMNO PAS akan dibubarkan. Jadi saya anggap itu sebagai wasiat. Ya, apabila saya mengambil alih kepimpinan UMNO, perkara utama yang saya lakukan adalah meletakkan soal Islam dalam perlembagaan UMNO. Saya juga menambah, tapi PAS belum terbubar lagi lah. Saya harap akan terbubar dengan sendirinya. Katanya ketika berucap ya dalam merasmikan Majlis Penutup Mustaka Ilmuwan Islam Malaysia hari ini. Ahmad Zaid menegaskan UMNO tidak pernah menolak Islam, jauh sekali berniat untuk mengeksploitasinya. Bagi UMNO, Islam ialah panduan kenegaraan, bukannya untuk modal politik. Islam dibina melalui dasar institusi dan bukannya slogan retorik katanya. Pada tahun 2008, Nik Abdul Aziz yang juga Menteri Besar Kelantan ketika itu dilapor mencadangkan UMNO dan PAS dibubarkan dengan menubuhkan parti baru berlandaskan Islam yang menyatukan orang Melayu dan sebagai tempat berlindung semua pihak termasuk bukan Islam. Masjidul Ampas itu dilapor berkata, Islam mendapati semua matlamat perjuangan termasuk politik dan perlu dijadikan asas kepada perjuangan mana-mana parti politik yang inginkan perjuangan sebenar. Sementara itu Ahmad Zaid berkata UMNO bersedia mengundang PAS untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang memfokuskan agenda Islam di luar lingkungan politik seperti Mustaka Ilmuwan Islam. Beliau berkata pengumuman berhubung organisasi itu bagaimanapun akan dibuat pada hari terakhir persidangan Himpunan Agung UMNO yang sedang berlangsung hari ini. Kita akan melakukannya pada hari terakhir PAU. Saya akan mengumumkan sesuatu yaitu sebuah organisasi di luar lingkungan politik katanya. Sedangkan kita menubuhkan dan kabinet juga sudah meluluskannya. Maka saya akan umumkannya katanya. Penubuhan Majlis Ulama UMNO pada 2018 kata Zaid adalah usaha parti untuk mengedepikan soal ideologi politik. Apabila bercakap mengenai soal agama, kita mesti melakukan penyatuan fitrah dan pemikiran atau tindakan. Ini yang kita lakukan dan berhasrat untuk bersikap terbuka mengenainya katanya. Jadi seakan-akan pemimpin PAS ini terjentik apabila Zaid mengatakan sepatutnya PAS lah yang sepatutnya dibubarkan dan bukannya UMNO ya karena UMNO sudah pun memasukkan
dasar Islam di dalam perlembagaan Parti UMNO. Ya, Parti PAS pula belum, walaupun hari-hari siang malam mereka menunggang. Mereka lah yang terpaling Islam, Melayu dan sebagainya. Ya, menggunakan isu bangsa dan agama untuk tujuan politik semata-mata untuk kepentingan parti maupun individu-individu tertentu. Dengan itu, ya seorang naib presiden PAS ya mencabar UMNO dan Zaid, katanya mari lawan di pentas demokrasi. Itu antara cabaran ya daripada pemimpin PAS kepada UMNO khususnya Zaid Hamidi. Wow, begitu kepanasan, begitu panasnya ya lebay ini. Jadi sebelum saya membacakan kenyataan lebay PAS ini, sahabat semua, sekiranya Anda belum bersama memberikan sokongan kepada channel ini, jangan lupa untuk terus support dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share video-video yang ada dalam channel ini. Alright, so mari kita ikuti kenyataan daripada seorang pemimpin PAS yang dikatakan mencabar Presiden UMNO Zaid Hamidi untuk terus bersaing secara sehat di medan politik sambil menegaskan tiada keperluan untuk kedua-dua parti itu dibubarkan demi agenda di luar kerangka demokrasi, katanya. Naib Presiden Idris Ahmad berkata, kedua-dua parti itu seharusnya berentak menggunakan hujah, idea dan akhlak untuk dinilai oleh rakyat. Wow, hebat dia berkata-kata. Benarkah PAS ini ya menggunakan hujah, idea dan akhlak untuk bertanding dalam pilihan raya? Yang kita nampak apa yang digunakan oleh PAS ini ya tujuan politik menunggang isu bangsa dan agama. Perkara yang mereka selalu tunggang adalah habislah negara kita. DAP sudah memerintah, Islam akan ditindas, Melayu akan ditindas, dipijak oleh pemimpin-pemimpin Cina DAP, katanya. Karena mereka mengatakan Cina DAP ini adalah komunis, katanya. Itu yang mereka laungkan, itu yang ada dalam setiap kali ceramah yang keluar. Dia kata hujah, apa hujah yang mereka berikan, sahabat semua? Tidak ada hujah selain menunggang isu bangsa dan agama. Dia kata berikan idea apa yang mereka ada, idea bagaimana ya bangunkan Kelantan pun tidak pernah keluar daripada mulut kenyataan mereka. Yang mereka nyatakan kami sudah memerintah Kelantan lebih daripada 30 tahun. Apa sumbangan kamu di Kelantan? Masalah air bersih adakah sudah diselesaikan? Stesen Kelantan, Kota Baru adakah sudah diselesaikan? Janji itu, janji ini. Semuanya orang sahabat cakap janji tarang bulan, sahabat-sahabat semua. Kalau waktu malam, kalau itu bulan mengembang memang cantik, ya, memang harum semurbu, ya, apalagi kalau kita buat spray parfum dan sebagainya. Tetapi di siang hari kita nampak bagaimana kegagalan ya pemimpin-pemimpin PAS. Katanya juga berlawan menggunakan akhlak untuk dinilai rakyat. Hari ini akhlak yang kita nampak pemimpin-pemimpin PAS, lebay-lebay PAS, ustadz-ustadz PAS, ustazah-ustazah PAS, ulama-ulama PAS, apa yang mereka buat selain daripada menunggang isu dan bangsa, mereka menggunakan fitnah sebagai senjata politik mereka. Karena itu sahabat semua, kita boleh nampak satu demi satu pemimpin mereka membayar saman fitnah kepada pemimpin-pemimpin DAP. Baru-baru ini Ustazah Siti Mastura membayar hampir 1 juta ringgit ya karena menfitnah pemimpin-pemimpin DAP. Lepas tu YB Hanayo ya yang menang karena dikatakan menyebarkan Kristian, mau mengkristenkan negara ini. Apa yang berlaku sahabat semua? Ya, seorang profesor pro kepada PAS Perikatan Nasional telah kalah saman fitnah. Dan seorang mantan ketua polis negara juga baru-baru ini telah pun didapati bersalah kerana menfitnah. Dan untuk yang seterusnya, bekas pesuruhjaya PAS Perak mungkin juga akan menghadapi kekalahan ya saman yang dibuat oleh YB Hanayo. Dan banyak lagi lah ya pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria terpaksa melutut dan merayu memohon maaf kerana menfitnah secara terang-terangan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya kalau harapan jadi kerajaan, habislah ya LGBT akan terus berkuasa ya. Perkawinan sesama jantinah, lelaki kawin lelaki, perempuan kawin perempuan, katanya. Adakah perkara itu berlaku sahabat semua?
Tidak. Apabila disaman apa yang dia buat di mahkamah, dia melutut memohon maaf kepada Perdana Menteri kita. Katanya mohon maaf itu amalan mulia. Tapi kalau hari-hari memohon maaf, kalau hari-hari menfitnah, lepas itu mohon maaf, itu bukan amalan mulia, itu amalan syaitan yang kita nampak sebagai rakyat yang memerhati. Jadi pemimpin PAS ini memang pandai cakap sahabat semua. Tapi apapun yang dia cakap lawan hujah, idea atau akhlak, zero. Yang mereka tahu tunggang agama, tunggang bangsa. Itu saja modal politik mereka. Jadi kalau kita lihat, kalau hari ini ya mungkin kerajaan perpaduan bergabung dalam pilihan raya yang akan datang. Saya percaya daripada banyak kursi parlimen, ya parti PAS ini mungkin mereka hanya tinggal 3 ataupun mungkin 10 ya. Itu mungkin yang bakal mereka dapat ya, karena kalau berjaya digabungkan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pastinya ya kemenangan besar ya akan berpihak kepada kerajaan perpaduan hari ini. Dan jujur saya katakan ya beberapa kursi ya seperti Setiausaha PAS Taqiyuddin Hasan mungkin kehilangan kursi. Ahli Parlimen Jasing yang selalu mendoakan Kunut Nazila agar kerajaan ini runtuh, tetapi doa Kunut Nazila itu berbalik kepada mereka. Jika pilihan raya berlangsung, dia juga bakal kehilangan kursi dan beberapa kursi yang lain. Jadi sahabat semua, adakah Anda yakin ya apabila PAS ini katakan berlawan di pentas demokrasi, khususnya berlawan di dalam pilihan raya, adakah mereka boleh menang sekiranya mereka tidak menunggang isu bangsa dan agama? Menakut-nakutkan orang-orang Melayu, ya menakutkan kononnya agama Islam makin tertindas seperti mana yang disuarakan oleh Akmal Saleh. Katanya kerajaan perpaduan menginjak Melayu, menginjak Islam dan sebagainya. Di mana buktinya ya yang Islam dan Melayu itu diinjak dalam kerajaan perpaduan hari ini? Kita cabar ini Akmal Saleh untuk tunjukkan bukti, kalau tidak kotakan kata-kata kamu untuk lepaskan jawatan, keluar daripada UMNO dan sertai PAS, karena kita tahu hati kamu bersama dengan PAS yang memang pandai bermuka-muka menunggang isu bangsa dan agama. Sahabat semua, ini pandangan saya. Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.